Seiring peningkatan umur, tahap kesihatan juga akan semakin menurun dan terjejas. Tidak kira dari segi stamina, kekurangan fungsi otot, pendengaran dan juga daya ingatan. Tahap pelupa seseorang itu juga dikaitkan dengan kelemahan mengingati sesuatu perkara. Antara punca yang sering berlakunya penyakit lupa ini adalah kurang tidur, stres dan juga kemurungan serta peningkatan usia. Namun, penyakit lupa ini boleh dikaitkan dengan demensia atau sindrom kemerosotan fungsi otak yang menjejaskan ingatan, cara berfikir, berbahasa dan juga tingkah laku seseorang itu. Apabila keadaan ini berlaku, pesakit demensia akan seringkali membuat kerja atau bertanya secara berulang walaupun sesuatu kerja itu sudah pun dilakukan. Tahukah anda, mengikut laporan tinjauan kesihatan dan mortaliti kebangsaan, kadar peratus buat pesakit demensia di Malaysia adalah 8.5% dalam kalangan warga emas berusia 60 tahun ke atas. Namun, peratusan risiko seseorang itu akan berganda apabila usianya semakin meningkat. Dari segi statistik juga, mendapati lebih ramai golongan wanita yang mengalami masalah nyanyuk ini berbanding dengan lelaki. Itu antara laporan ringkas yang sempat disediakan oleh wartawan kita pada hari ini, iaitu Lisa. Dan saya kira kalau cakap tentang masalah lupa, lupa ini saya kira hari-hari kita sebut dan kadang-kadang kita lupalah. Tadi ada juga rakan-rakan saya di dalam panel ni cakaplah, kadang-kadang yang paling selalu ataupun kerap orang lupa adalah hutang. Itu Fiza buat lupa. Dan hari ini kan kita nak bercakap tentang konteks lupa, demensia, apa kaitannya dengan Alzheimer, adakah lupa ataupun demensia dan Alzheimer ni juga dikaitkan dengan nyanyuk. Banyak yang kita kupas pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita. Elok kita perkenalkan yang di sebelah sana terlebih dahulu bersama Profesor Madya Dr. Nur Izzati Saidun selaku pakar perunding perubatan geriatrik Jabatan Perubatan PPUM. Apa khabar doktor? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bersama dengan doktor sebab untuk makluman penonton dekat Malaysia ni kita tak banyak kan, tak ramai pakar geriatrik. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan semakin bersama. ramai. Alhamdulillah. Okey. Dan kita juga bersama dengan Salina Kahar selaku penjaga pesakit demensia. Sihat? Alhamdulillah sihat. Neneknya sihat? Nenek actually dah makin merosot lah ingatan dia. Okey. Usianya berapa? 96. Okey. Fiza dulu jaga nenek sehingga usia berapa? Arwah nenek meninggal 92 tahun. Okey. 4 tahun lepas. So kalau hidup 96 tahun, sama umur. Okey. Saya kira setiap daripada kita mungkin ada pengalaman yang sama ataupun jalan cerita yang lebih kurang sama tapi pengalaman yang berbeza-beza. Mungkin Prof boleh kongsikanlah dahulu kan. Kalau kita bercakap tentang lupa ni ini yang kita nak tahu ni, lupa sampai ke peringkat demensia ni, adakah lupa ni sebenarnya perkara biasa ataupun lupa ni sebenarnya antara amaran awal yang mana kita ni mungkin boleh mengalami masalah demensia satu hari nanti? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, bila kita cakap demensia, demensia maksudnya kemerosotan cognitive function lah. Maksudnya cara kita berfikir, cara kita mengira ataupun pemahaman situasi merosot semakin berumur. Kebanyakannya berumur 60 tahun ke atas. Itu biasalah orang kata. Tapi saya tak nak orang saya cakap biasa tu orang anggap bahawa benda ni normal lah, kalau dah berumur akan lupa. Tak. Penyakit lupa yang hadir lepas umur 60 tahun pun adalah satu penyakit yang perlu kita rawat atau perlu kita beri perhatian. So kebanyakannya macam saya bincang tadi, dia kata kebanyakannya orang kita rasa nyanyuk, lupa, dah tua ni tak apalah, memang biasa kan. Tapi sebenarnya itu adalah pendapat yang salah. Sebab kita bermaksud bila kita berumur kita akan lupa atau kita akan nyanyuk. Dia ada satu sindrom, satu penyakit yang perlu rawatan, perlu perhatian, perlu bantuan. Jadi sebaik-baiknya sebagai awal lagi baguslah supaya dapat. Baik, tapi kan doktor, adakah lupa, nyanyuk dan demensia itu sama? Adakah nyanyuk itu sama dengan demensia? Okey, lupa, nyanyuk, demensia tu ada satu benda yang sama, tapi penyebabnya mungkin berbeza-beza. So macam saya kata tadi, demensia tu payung. So bawah payung tu ada mungkin Alzheimer, kadang-kadang darah tinggi, kencing manis pun boleh mengakibatkan lupa-lupa atau demensia. Kita panggil macam vascular dementia atau small stroke. Atau stroke otak tu kan boleh mengakibatkan lupa-lupa. Penyakit lain kadang-kadang Parkinson disease, patient also would have dementia. Ada beberapa jenis lagi lah. So kalau mula-mula awal dah nampak ada gaya lupa atau kurang
orang kata refleks kurang daripada masa muda dahulu, mungkin sebaiknya dapatkan rawatan doktor lah untuk tahu apa yang berlaku. Okey. Baik. Kadang-kadang orang rasa macam malu pula usia awal ni nak pergi jumpa doktor kan. Tak apa, ini kita akan tanya kepada Prof Madia sebentar lagi. Tapi Salina, kita nak tanya jugalah, kalau bercakap tentang orang yang demensia ini, macam tadi doktor katakan, masyarakat seringkali beranggapan alah tak apalah, dan memang orang tua dia memang macam tu. Tapi kadang-kadang yang orang tak faham adalah perasaan ataupun cabaran caregiver ataupun penjaga ni. Sebab orang akan kata, kenapa dia jerit-jerit kat nenek dia tu? Tapi sebenarnya dia tak dengar. Dia tak dengar. Kita kadang-kadang kita ni bila jadi caregiver, kita nak yang terbaik untuk orang yang kita jaga tu. Jadi kita macam, nenek jangan pergi sana, jangan masak dan sebagainya. Mungkin Salina boleh kongsikanlah pengalaman sikit. Ada tak orang berpendapat kalau macam menjaga orang yang demensia ni satu perkara yang sukar ataupun penuh dengan cabaran? Macam mana? Dia satu perkara yang sangat sukar sebab tak semua faham. Kadang-kadang ada yang ingat perkara tu adalah buat-buat. Nenek macam dia tu memang macam tu. Memang dia dah lupa, memang dah tua faktor usia, nyanyuk, dan especially macam kita orang notice pun agak lambat. Sebenarnya. Sebab dia actually punca yang menyebabkan kita orang tahu dia sakit demensia tu bila dia ada masalah mata. Sebab bila siang dia kata start malam, hari-hari malam. Dia cakap ni nenek ni betul ke kan? Dan my sister lah bawa dia pergi ke hospital Melaka, and then check, dok kata your nenek ni bawa ke another doktor ni untuk check dia punya neurologi. Aku tak ingat apa benda tu. Dan dia diagnosekan dia demensia. Tapi kan berapa lama yang Salina jaga nenek tu, dan sekarang ni keadaan dia? Actually nenek duduk dengan saya selama sebulan. Sebab masa tu mak saya ada rawatan juga sebab dia tak boleh berjalan, and then my sister pula dia cikgu, and then dia kena ada meeting some sort dekat sekolah lah, dan saya willingly lah bawa nenek duduk dengan saya. Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok kereta dan juga gelagat ni, kadang-kadang nenek ialah dalam keadaan mereka jadi comel sebenarnya. Comel. Saya ingat arwah nenek saya dulu, kalau nek adik make up kan dia dan sebagainya. Okey. Tapi Prof, dalam kita bergelak ketawa juga, ini antara perkara yang harus kita pandang serius. Sebab tidak semua orang memahami apa yang dialami oleh seorang pesakit demensia ni. Sebab mereka mungkin kadang-kadang berada dalam dunia mereka sendiri. Sebab kenapa saya tanya Salina, orang faham ataupun tidak? Sebab kadang-kadang bila orang datang, ada momen-momen ataupun memori-memori tertentu, individu ini mereka akan rasa macam orang tu kata, nenek ingat pun dulu zaman tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka hanya ingat pada waktu tu je. Dan orang pun mereka pilih-pilih je. Macam kita diingat, alhamdulillah. Adakah ini perkara yang normal ataupun bagaimana? Bila ada penyakit lupa-lupa atau demensia ni, masalahnya kadang-kadang kalau orang kata patah tangan, patah kaki, even stroke, kita nampak, tak boleh gerak. Jadi orang tahulah sakit kan. Tapi dementia is something to the brain. So satu kat dalam yang orang tak nampak. Dan orang yang kalau datang sekejap, 15 minit, setengah jam, nampak okey je. Tahun sekali jumpa masa raya kan. Sama raya lepas hari ni sama okey kan. Fizikalnya nampak okey. Tapi bila orang yang duduk dengan dia baru perasan. Dia ada moment. And selalunya saya nasihat kalau penjaga, cherish that moment. Sebab dia moment tu comes and go. Bila dia rasa okey, kata selalunya dia okey, kalau tidur malam cukup, makan cukup, rasa kenyang hari tu, cuaca sesuai, nampaklah dia ceria. Okey, dia berkomunikasi, dia ceritalah sikit cerita dulu. Kan lagi dalam setengah jam, 40 minit dah lupa. Dia akan tanya macam dah 2 hari tak makan ayam. Tak makan ayam. Dan kadang-kadang dia sebut nama orang yang dah tak ada. Benda-benda macam tu. Kadang-kadang dia nampak anak dia kata, tu mak dia. Sebab nampak orang tu muda kan. Ya, betul. Mak dia baby lagi, dia kecil lagi. Baik, sebelum tanya kepada Salina kan, mungkin doktor boleh jelaskan juga apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang tu boleh terkena demensia ini. Kalau macam kita boleh detect dari awal kan, ada tak apa-apa simptom ke faktor-faktor dia? Okey, sebab saya cakap tadi demensia ada banyak penyebab kan. So banyak lagi uji kaji research on it, tapi sebenarnya kita nampak ada benda-benda boleh mengurangkan risiko demensia. So benda-benda yang boleh mengurangkan risiko demensia ialah mungkin jaga mental illness. So daripada tekanan perasaan, depression, how you manage your day and life, your lifestyle is very important. Dan pemakanan, kencing manis, darah tinggi, kalau boleh jaga tekanan kalau sakit tu makanlah ubat. Sebab kebanyakannya small stroke tak nampak. Bermakna kencing manis dan juga darah tinggi juga antara faktor-faktor
faktor yang boleh menyebabkan kepada masalah demensia Di ni? Malaysia, bahagian Asian, kencing manis dan darah tinggi adalah lebih tinggi daripada Alzheimer dementia. So Alzheimer dementia is usually genetic syndrome. Sebenarnya kalau mak bapak ada dementia, dia orang pun akan ada dementia. More about plaque and more about something that may be difficult to prevent. Tapi kat Malaysia, disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi, small stroke yang kita tak nampak ni adalah lebih tinggi, penyebab yang lebih tinggi. Okey. Doktor, maafkan saya nak tarik balik handbrake tu, kita pusing ke belakang sebelum kita pergi terus kepada demensia ni. Salina, doktor dan juga penonton-penonton, ramai juga dalam kalangan masyarakat kita merasakan hari ini, di usia kita yang muda, kadang-kadang baru 30-an, 40-an, apatah lagi selepas mungkin sebelum ni pernah dijangkiti COVID dan sebagainya, kadang-kadang kita mudah lupa. Jadi bila kita mudah lupa ni, ataupun orang lepas bersalin yang anda katakan tadi, kita mula rasa takut lah ni. Adakah kita ni akan mendapat demensia awal ke, nyanyuk awal ke, ataupun adakah ia juga sebenarnya antara simptom ataupun amaran kepada penyakit ini? Saya akan terima tu sebagai warning sign atau amaran, tapi dia tak ada study yang menyangka. Memang kalau ada lupa-lupa memang akan jadi demensia, tu tak adalah. Tapi saya akan rasa kalau kita tengok kalau you dah start rasa lupa benda dah, macam sometimes stress lepas COVID, even kalau lepas motor vehicle accident ke, trauma to the brain, shock or things like that, you can have phase of lupa. So macam pregnancy kan, bit stress, you can have satu macam orang kata juramasi yang lupa lah. So masa tu you do something, kena buat sesuatu. Tulis memo, latih your brain, because otak sama juga dengan muscle. It's actually a muscle. Brain is a muscle. The more you use it, the better it is. So lagi banyak kita guna otak kita, lagi kuat dia punya function, lagi kurang risiko untuk lupa-lupa. Study dia kata wanita lebih tinggi dapat lupa. Orang yang berpendidikan lebih rendah lebih tinggi yang tak bekerja menghadapi risiko lebih tinggi untuk lupa-lupa berbanding mereka yang bekerja, menggunakan interaksi yang di bandar bandingkan di kampung. Sebab tu kadang-kadang bila bawa mak pergi check up, doktor pesan kena aktif dekat rumah, jangan baring sahaja, kena lakukan aktiviti. Ini yang saya selalu kalau orang kita dah berumur 60, pencen je, tak payah bawa. Bahaya. Sebenarnya kita risau. Tapi sebenarnya banyak juga kan aktiviti-aktiviti yang boleh melatih minda kita kan, walaupun dah masuk certain age kan, umur yang tertentu, tetapi masih lagi boleh melatih minda kita, walaupun hakikatnya pada waktu zaman muda tu setiap hari bekerja dan sebagainya. Tapi ada kesan tak kalau lah sepanjang kita bekerja tu, sebelum pencen tu kita terus bekerja, tiba-tiba kita stop. Tiba-tiba kan dah habis bersara ni, main dengan cucu je ke. Main dengan cucu tu ada juga aktiviti kan. Duduk tak buat apa-apa. Dia kan memberi kesan tak? Dia memang stimulasi lah. Bila you kurang guna, memang you akan kurang maintain. Macam otot kan. Otot angkat berat. Cuba kalau tak angkat berat 3 bulan. You tak boleh nak move back berat you sebelum ni. So actually we want, boleh rest, tak adalah lepas pencen kena ada pula kata mak kerja-kerja, tak lah. Boleh take yang step, tapi janganlah drastik terus. Tak boleh tulis, tak boleh bawa kereta, tak boleh masak, sebab benda tu itu dululah macam kami kat rumah, macam bila mak dah didiagnose dengan penyakit, kita pun rasa macam mak jangan buat ni, mak jangan buat tu. Jadi semua benda kita tak kasih mak buat, tapi bila jumpa doktor tak, makcik boleh kena bergerak aktif macam biasa, lakukan kerja-kerja, jangan terlalu berat. Jadi sekarang baru kita faham. Kadang-kadang anak-anak kita nak bagi yang terbaik untuk ibu bapa kita kan, tapi rupanya sebenarnya kena ada keseimbangan. Okey, kita nak baca komen dahulu daripada penonton kita, daripada Mak Eton. Mak Eton. Hai Mak Eton. Okey, Mak Eton umur 66 tahun, warga emas, selalu lupa nama-nama WH. Saya Yana, Mak Eton. Saya Fiza. Nak tulis ucap Assalamualaikum, tunggu nama keluar. Lagi satu, masak selalu lupa dah letak garam ke belum. Mungkin Prof nak komen sikit. Memang itu tanda awal. So kadang-kadang saya tanya bila berhenti masak. Sebab orang tua-tua ni kadang-kadang tak cakap macam itu, cakap saya tersilap masuk garam, terlebih garam, lupa kan. Kadang orang tua kita cakap tak nak masak lah. Aku dah pernah masak banyak dah. Orang pula masak. Instead of telling kan, daripada bagi tahu tak boleh masak, dia takut ke, dia tak berani, dia risau. Dia akan cakap
tak nak masak dah. So kita macam mak tak nak masak, tak payahlah masak kan. Nanti kan terpaksa pula kan. Kita beli je lah mak. Kadang-kadang tu tanda awal. Tapi kadang-kadang dengan masuk ke tidak garam tu pun boleh jadi simptom juga. Jangan berterusan lah. Jangan berterusan. Okey, baik. Sekali sebulan tak apa. Dia letak nota tampal kat tepi tu. Okey, mula-mula garam. Resipi. Okey, baik. Satu lagi komen yang saya nak baca dari Zuraidah Abu Samah. Dia kata semenjak akhir-akhir ni asyik terlupa, mungkin faktor usia. Tapi yang peliknya, kisah 20 tahun yang lepas semuanya masih dalam ingatan. Kenangan lama Kenangan musik lama. jiwa. Betul. Dan saya kira kan Fiza, Salina dan saya yakin ramai lagi Fiza penonton di luar sana kan yang diberi kesempatan untuk menjaga mereka yang mengalami penyakit demensia ataupun Alzheimer, lupa dan sebagainya ni kan. Tapi bila kita bercakap tentang menjaga ni kan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Hanya caregiver ataupun orang yang menjaga ni sahaja yang tahu betapa susahnya cabaran-cabaran yang hadir bersama dengan penjagaan tersebut. Mungkin Salina boleh kongsikan antara cabaran-cabarannya dan mungkin momen ataupun perkara yang paling tak boleh dilupakan sepanjang menjaga nenek itu. Cabaran dia, you tak boleh keluar lah. Dia nak attention setiap masa. Pernah rumah-rumah I double story. Jadi tutup pintu dapur, tutup pintu depan, and then kat atas. Kat atas nak solat, mandi semua. Dia tidur. Tapi bila dia terjaga nampak dia berjalan. Lepas tu bila turun tu tanya, "Nenek buat apa kat yang tu? Kau kenapa kurung aku kat sini?" Dia cakap, "Pintu depan tutup, ni tutup. Kau nak buat apa? Kau nak bunuh aku ke?" Pernah. Dia mengamuk, suddenly dia mengamuk. Dan setiap hari dia memang minta untuk hantar dia balik. Balik ke kampung. Saya kira pengalaman ini mungkin ada persamaannya dengan penonton-penonton yang sedang menonton ketika ni kan. Sebab kalau jaga seorang tu mungkin agak sukar kan. Tapi kalau kita bekerjasama, kalau macam saya di keluarga kami ramai, mak saya, makcik saya, adik saya yang banyak meluangkan masa. Kemudian kita pun ada ambil pembantu juga untuk bantu bila dah mula sakit, ada gangrene dan sebagainya. Tapi kadang-kadang antara cabaran lain yang bukan semua orang mungkin boleh mampu lah nak buat ni bila mereka ada demensia ni Prof. Kadang-kadang Salina, mereka tak boleh nak uruskan diri mereka sendiri. Contohnya dari segi nak pergi tandas dan sebagainya. Adakah nenek begitu juga atau bagaimana? Tandas, saya akan guide dia lah. Ini tandas sebab toilet depan pintu bilik air je. Bilik depan toilet je. And then waktu mandi, I akan kejut dia untuk mandi. So, I akan mandikan dia, sabunkan dia. Kalau tak, dia takkan sabun. Dia akan just macam tu je. Maknanya kan, apa yang saya nak kongsikan, apa yang Fiza kongsikan menjaga seorang yang ada demensia ni kan, dia ada peringkat-peringkat dia juga. Mungkin ada yang lebih parah sehingga tahap langsung tak boleh menguruskan diri sendiri. Ada pula yang mungkin dia terlupa macam tak nak sabun ataupun merasakan sesetengah perkara itu tidak seperti kebiasaannya, macam nak pulang balik ke kampung dia dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak tahu tahap teruknya penyakit orang yang kita jaga ni? Itu yang saya perasan, kita ingat lupa-lupa sikit-sikit tu tahap awal. Tapi yang dia tak tahu, ni akan melarat. So penyakit ni ada penyakit yang melarat dan bertambah teruklah. Sampai boleh mengakibatkan kematian. Kenapa saya cakap kematian? Ialah bila dia dah lupa nak jaga diri sendiri. Itu tahap yang terakhir. Ada 3 peringkat lah. Tahap pertama baru awal. Yang kedua mungkin dia lupa benda yang macam mula-mula lupa masak, lupa nak lipat baju, so tak ada masalah. Tapi mungkin lebih teruk lupa yang dia kena makan sendiri, bila nak makan pun lupa, rasa lapar pun lupa. So dia kata dah makan dah, ataupun kadang-kadang makan tak berhenti-henti. Nak makan dia lupa yang dia dah makan. Dia dah makan. Kadang dia makan sampai nak termuntah. Kan something like that. Tapi towards the end dia lupa nak mandi. So tak nak mandi, tak tahu nak buang air besar kat mana. Kadang-kadang bersepah-sepah tu yang kita perlu bantuan kan. Kadang-kadang takut pun nak mandi, masuk bilik air bergaduh. Jadi benda-benda tu dah peringkat yang lebih tinggilah, lebih parah. So kalau boleh jumpa awal supaya kita boleh sama-sama bantu carer dan patient how to face this. Unfortunately untuk penyakit lupa-lupa ni tak semua orang sama. Katakan orang kata darah tinggi, semua orang tekanan darah tinggi, so semua sama pening kepala, stroke and things like that. Tapi kalau lupa-lupa mungkin awal tu ada yang orang kata bernasib baik mak dia pendiam, diam, tak buat apa-apa, tak marah-marah. Jadi itu rezeki dia lah, ada bahagian macam tu. Ada yang jenis yang kuat marah, ada yang mungkin membahayakan diri sendiri dan keluarga. So ada yang macam tu kita akan nasihatkan simpan pisau-pisau, benda-benda tajam. So kadang-kadang kita jumpa doktor awal supaya boleh bantu macam mana nak
bila menghadapi tahap-tahap seterusnya, what to do lah, apa yang perlu dilakukan. Tapi kita nak tanya, ada sesetengah penyakit tu kita boleh reverse. Maksudnya kita boleh katalah kalau penyakit buah pinggang, kita ikut doktor punya rawatan, dia mungkin kita boleh lambatkan proses dialisis tu ataupun kita kurangkan. Tapi adakah demensia ini adalah penyakit yang boleh kita reverse? Maksudnya kita boleh ke belakang. Mungkin ada progresif. Reverse tu susah sikit. It's more progressive. Atau akan bertambah melarat, tapi kita boleh kurangkan tahap dia melarat tu macam mana. So kita can expand the life expectancy, macam kita boleh expand dia punya tu sampai mana. Yang penting sebagai terkawal. Yang penting kalau boleh dia boleh jaga diri sendiri. Boleh tidur, boleh makan sendiri, boleh pergi toilet sendiri. Sebab benda ni kalau kita maintain lama, patient tu lebih senang dijaga dan dirawat. Tapi kalau dah sampai tahap macam tu, jumpa doktor, nak patah balik susah sikit. Baik, saya nak tanya, soalan ni mitos ataupun fakta? Orang kata kalau kerap makan makanan yang masam, asam-asam dan sebagainya, jeruk, itu yang akan boleh menyebabkan penyakit lupa. Betul atau tidak, doktor? Mitos. Pasti kita beli asam banyak-banyak. Okey, Salina nak tanya, keadaan nenek sekarang, macam mana ahli keluarga lah mengambil pendekatan untuk menjaga nenek? Sebab kadang-kadang macam tadi Prof. Doktor dah kongsikan, ada yang demensia ni berbeza-beza. Ada yang dia akan menjerit, meraung. Kadang-kadang kita nak tukarkan dia punya lampin pakai buang pun, dia akan cubit kita, cakar kita dan sebagainya. Ini bukan mudah kalau orang yang tak jaga, orang berkeadaan begini memang takkan faham. Tapi bagaimana Salina dan keluarga mengambil pendekatan untuk menjaga nenek dalam keadaan demensia ni sekarang? Kita orang akan manjakan dia. Kejut dia bangun, mandi, makan, ada timing dia lah. Tapi sekarang ni dia kebanyakannya memang tidur. Dia tak nak. Sebab bagi dia setiap hari adalah malam. Sebab mata dia tadi. Tapi malam pun dia tidur lah. Malam pun dia tidur. Baguslah. Macam nenek saya dulu, malam dia berjaga. Tapi kan, adakah perangai mereka yang dah berusia, tambahan pula kena dengan penyakit demensia ni kan, dia akan kembali kepada seolah-olah mereka ni kanak-kanak balik. Jadi cara kita caregiver nak menjaga orang-orang sebegini pun perlu seolah-olah kita sedang menjaga dan bercakap dengan kanak-kanak. Betul atau tidak, doktor? Betul. Kita nak ada orang kena lebih lembut lah. Dia kena banyak bersabar. Macam tidur dia pun tepuk. Macam jaga baby kan. Tapi tu saya kira betul lah, banyak persamaannya. Kadang-kadang memang ada masa kadang-kadang lepas dia mandi tu, pakaikan bedak, kemudian kita cium-cium dia banyak-banyaklah wangi-wangi, dia suka. Dia suka budak kecil yang mandi seperti itu. Tapi doktor, dalam kita cakap tentang pengalaman ini, saya kira ini macam doktor katakan tadi, we cherish the moment. Kita pun sedih, teringat kenang-kenangan itu. Tapi apa yang boleh kita lakukan sekarang inilah bagaimana kita sebelum mencapai usia tersebut, apa antara aktiviti-aktiviti ataupun langkah-langkah awal yang boleh kita lakukan? Contoh tadi kami main chess. Kabarnya ada juga. Apa antara lain yang kita bercakap dari segi ibu-ibu kita dekat kampung lah. Kan kalau kita dekat bandar mungkin kita boleh main sudoku dan sebagainya. Macung kan. Patutlah anti-anti macung kan. Okey, apa antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh mereka sebenarnya? Apa yang berkaitan dengan brain lah. So aktiviti macam sudoku, mahjong, sahiba, monopoli itu kita punya monopoli pun. Yes, anything that kita paksa work our brain. Yang otak tu berdistimulasi. So kadang-kadang TV tak membantu, tapi kalau kita pergi ke ceramah, menghadiri ceramah ke surau ke ataupun aktiviti-aktiviti tempat semayang, church or anything, that akan membantu. Lagi-lagi bersosial dengan orang lain. Itu yang sebab itu stimulasi pada brain. Membaca, doktor? Membaca bagus, tapi kadang-kadang kalau orang tua-tua ni dia baca pintas selalu tanya baca apa? Tak nampak pun baca surat khabar, kadang-kadang dia membaca dan menulis. Okey, Cuk. Boleh nak tambah sikit? Bagaimana pula dengan aktiviti-aktiviti yang contoh macam berkebun, macam tu macam mana? Ya, bagus. Brain and also your body. So kalau body physical, tai chi, jangan gingkong yang untuk orang Chinese selalu dia buat ramai-ramai tu kan. Berjalan pun as simple as long as selagi dia orang keluar dan berinteraksi dengan environment, selalunya dia akan lebih bertahan. Okey. Baik, apa yang doktor cakap ni kan yang mungkin kita sebagai anak-anak kita risau.
Kita takut sebab sebenarnya kita beranggapan macam mak jangan keluar mak. Kita tak tahu mak nak pergi mana. Macam mak saya pun dia baru jalan daripada rumah dia pergi ke kedai yang jauh di sana. Saya dah bising dah. Saya risau. Itu faktor keselamatan. Itu faktor keselamatan tu saya risau. Lepas tu dia pergi pula tak bawa telefon. Apa-apa terjadi tengah jalan dan sebagainya. Depan hall. Kita risau. Saya dulu pun macam tu, tapi sekarang saya yang suruh mak, hari ni anda nak buat saya jam. Mami, hari ni nenek dia kan dia macam tu. Ada komplain. Untuk bersosial ni. Bersosial ni sebenarnya bagus Sangat perlu. Sebab kita manusia ni diwujudkan untuk bersosial, berinteraksi. Kita perlu hubungan dengan manusia lain. Ada salah seorang rakan kami di Wanita Hari ni, ibu bapanya di usia pencen ni, apa yang mereka lakukan adalah travel. Maksudnya dia sentiasa pergi ke berjalan-jalan, tempat baru dan sebagainya. Adakah ini juga antara faktor yang boleh kita lakukan sebenarnya? Tahap awal boleh lah. So yang kita cakap ni untuk prevention kan, atau untuk mengelakkan keromosotannya. Memang digalakkan. Tapi bila dah tahap yang agak serius, agak sukar. Kami pun tak boleh jalan pergi mana-mana. Pesanan Salina. Kita bercakap tentang mereka yang mengalami masalah demensia ini perkara yang kita doktor katakan tadi, kita nak reverse tu tak boleh. Tapi apa yang kita boleh lakukan sekarang adalah menjaga ataupun melewatkan proses tersebut sebaik mungkin selagi ada. Selagi kita juga berkemampuan. Apa yang nak dikongsikan bersama penonton? Mungkin kita kena detect awal lah apa yang dia start. Bila kita nampak kenapa dia ni cepat lupa, ataupun dia lupa letak barang, selalu lupa mana letak barang, and then kita boleh bawa pergi jumpa doktor. I sarankan lah, macam my case, kita orang detect nenek sangat-sangat lambat. At the age dah 92 dah. Makan ubat tak nenek sekarang? Tak makan ubat. Dia tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Kau considerkan dia healthy, cuma brain memory je sangat teruk. So kalau jumpa doktor mungkin boleh prevent awal lah. Early detection tu pun sangat membantu untuk kita memastikan tahap teruk ataupun tidak penyakit tersebut. Betul tak doktor? Baik doktor, di hujung perbincangan kita ni mungkin doktor juga boleh memberikan orang kata saranan kepada mereka di luar sana. Satu, untuk kita prevent ataupun mencegah daripada terkena penyakit demensia ni. Dan yang kedua, mungkin sedikit pesanan buat mereka yang sedang menjaga mereka yang mengalami penyakit ni. Okey. Untuk mencegah lah. Sekarang ni semua pasal mental issue, mental health. So jaga dan pastikan anda dalam keadaan yang tenang most of the time. So take care of yourself in terms of depression ke, communication, socializing is actually important also at the early age. So bukannya nak tunggu dah, kadang-kadang orang kata kerja teruk-teruk, tunggu pencen baru nak berjalan, tunggu pencen baru nak kenal orang, tunggu pencen baru nak belajar. So tak digalakkan. Jaga kesihatan, makan, minum, apa yang kita, what you eat is who you are lah. So things like that really helps sebenarnya. Dan untuk jaga orang tua-tua, prevention. Jangan tunggu dah tua baru kita nak jaga kan. Tapi untuk penjaga, saya nak cakap pasal cherish the moment. And one of the thing is saya perasan jangan bergaduh dengan orang yang lupa-lupa ni. Sebab tak berbaloi. Gaduh. Kadang-kadang sabar. Saya cakap saya tabik lah. Sebab saya pun bukan penjaga. So saya tengok orang menjaga pun kadang-kadang saya cakap, sebagai doktor saya cakap saya pun tak tahu apa yang mampu. Tapi sebab kadang-kadang dia marah, dia mengamuk. Tunggu 5 minit dia panggil, boleh tak kita pergi ni? Macam terus baik. Macam tak baik. Dah baik. Dia tengah marah ni, panas dia tak habis lagi. Dia macam, aku nak keluar lah, aku tak nak jaga dah ni kan. Tapi dia kan, dia lupa. So kadang-kadang benda penyakit tu tak nampak, tapi sebenarnya memang berlaku. Memang dekat dalam otak dia. Jadi nak terima sabar tu lah. Saya setuju apa yang doktor katakan. Saya rasa sabar tu subjektif. Tapi mungkin doktor kita lebih kena memahami kondisi keadaan pesakit tu kan. Jadi kita pun lebih faham, kita pun boleh berlapang dada dan lebih bertenang lah. Awal-awal dulu pun mungkin susah juga nak sabar. Tapi bila kita dah faham keadaan kesihatan orang yang sakit ni, dan kita mungkin lebih mudah. Okey. Tapi kita nak cakap kepada anda penonton, topik yang kita kongsikan ini, bila kita cakap tentang demensia, bukan untuk hanya mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Tapi apa yang Profesor Doktor kongsikan, apa yang saya nak kongsikan tentang bagaimana kita di usia muda ini harus berhati-hati dan sentiasa orang kata melakukan langkah-langkah pencegahan awal. Kalau boleh kita tak naklah sampai kita ke peringkat itu. Jadi mental health itu penting. Seperti doktor katakan tadi, pemakanan kita harus titik beratkan. Kita kena bina dan wujudkan satu suasana yang lebih sihat di sudut mental kita. Betul tu. Saya suka apa yang Fiza kongsikan tadi. Dan untuk yang para penjaga, diharapkan diberi kekuatan, diberi kesabaran agar dapat terus menjaga mereka yang sakit. Mereka tak minta kan sakit macam tu. Dan semoga mereka yang sakit juga kita doakan dipermudah segala urusan dan diberi kesembuhan. InsyaAllah. Amin. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya, Dr. Nur Izzati Saidun dan juga kepada Puan Salina Kaha atas perkongsian pada hari ini. Sekembalinya nanti. Kita tanya. Okey, Prof Doktor makan kuih akok?
Makan. Okey. Salina? Kuih apa tu? Okey. Ada yang tahu, ada yang tak tidak. tahu. Okey, ini kita nak kongsikan demonstrasi kuih kod. Kita nak kena bagi ni dua-dua ni rasa. Jangan balik dulu, Jangan balik dulu. Okey, kembali selepas ini bersama dengan kami.